للنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah, malam ini kita dapat dipertemukan oleh Allah sekali lagi dalam majlis muzakarah ilmu, dan moga-moga kehadiran kita ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini saya nak mengajak kita semua untuk sama-sama menghayati satu pesanan daripada Nabi SAW yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Di sana ada disebutkan oleh beliau satu hadis Nabi SAW. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum nak memperbahaskan ni, kalau boleh yang jauh-jauh tu cuba dekat-dekat duduk tuan-tuan, jangan jauh-jauh kan, dekat-dekat dengan saya tuan. Saya selalu bagi misal kan mudah. Kalau tuan-tuan dekat rumah, tuan-tuan pergi dekat rumah ke, kita panggil dengan rumah tuan. Kena panggil dulu baru dekat ke tuan-tuan dekat sendiri kan? Dengan rumah ni biasa tak tunggu panggil, dekat sendiri kan? Dengan ustaz kena takkan nak tunggu panggil dulu tuan ya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW ada berpesan dalam satu hadisnya yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, di mana Nabi SAW bersabda, man ahana khamsatan khusira khamsatan. Man ahana khamsatan khusira khamsatan. Barang siapa memperlekeh 5 perkara, maka dia rugi 5 perkara. Man ahana khamsatan khusira khamsatan. Barang siapa dia memperlekeh 5 perkara ni, maka 5 perkara akan berikutnya dirugi. Jadi ini pesanan daripada Nabi SAW. Dia tak banyak pesanannya, 5 perkara je. Tak banyak, boleh kira lah tuan-tuan kan. Bukan 50. 5 ni boleh kira dan boleh ingat, mudah. Bila kita menghina 5 perkara atau memandang ringan 5 perkara, maka akan rugi 5 perkara. Jadi kalau 5 campur 5 jadi 10. Senang ingat 10 tu, tak banyak. Yang payah kalau 100 saya sebut malam ni. 100 sebut memang payah. 10 senang ingat. Kalau tak boleh ingat 10, dapat ingat 9 tu okey juga. Langsung teruk ingat 1 pun alhamdulillah. Tapi yang tak berapa betul 1 pun tak ingat. Tu. Baik tuan-tuan, apa dia pesanan Nabi SAW dalam masalah ini? Masalah yang disebutkan oleh Nabi SAW ni. Maka disebutkan oleh Nabi ini, barang siapa dia menghina 5 perkara, rugi 5 perkara. Satu yang disebutkan oleh Nabi ialah man istakhaffa bil ulama'i khusraddin. Man istakhaffa bil ulama'i khusraddin. Barang siapa memandang ringan, ataupun istakhaffa tu memandang ringan, memperlekeh lah senang cerita. Memandang ringan, siapa yang dipandang ringan? Bil ulama', memandang ringan ulama', ataupun tak ambil cara ulama', ataupun tak ambil kisah tentang ulama' ni. Kalau dia tak ambil kisah tentang ulama', maka Nabi kata khusraddin, rugi bab agama dia. Yang rugi ialah agama dia. Jadi tuan-tuan, kita kena
tengok nombor satu ni, kata Nabi SAW, masa Nabi hidup segala permasalahan agama tu dirujuk kepada Nabi SAW. Tak ada orang lain lah, mesti dirujuk kepada Nabi. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, buka, ada ayat berbunyi yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anis sa'ah, yas'alunaka anil anfal. Macam-macam ayat yang mula dengan ayat yas'alu. Yas'alu tu maknanya mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi banyak ayat-ayat dalam Quran yang sebut yas'alu. Artinya apa? Zaman Nabi hidup dah tak ada orang lain dia tanya, dia pergi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan itu senang cerita. Sebab bila Nabi ditanya, Allah automatik tunjuk jawapan. Jadi benda tu untuk selesai, kita baca Quran, kita kaji Quran, boleh selesai dan boleh faham. Tapi apabila Nabi SAW telah meninggal dunia, Nabi telah wafat, maka ketika itu Nabi bila wafat tak ada orang nak jadi rujukan. Tapi sebelum Nabi meninggal, Nabi dah pesan dulu. Nabi kata apa dalam hadis dia? Al-ulama'u warasatul anbiya, kata Nabi. Ulama ini adalah pewaris Nabi SAW. Jadi oleh kerana Nabi ini ketika awal hidupnya dia jadi rujukan, bila Nabi tak ada, maka Nabi dah awal-awal cakap dah, jadi kalau aku tak ada ni, yang jadi rujukan aku ataupun yang jadi waris aku ialah al-ulama. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita memandang ringan ataupun kita tak ambil cara, tak ambil hal dengan ulama, artinya supalah kita tak ambil hal dengan Nabi. Walaupun kita faham bahawa ulama ni dia punya tarafnya tak sampai Nabi, tak sampai Rasul, tapi Nabi buat satu pengakuan, waris aku dia tu. Ulama ni dia punya kedudukan tak boleh sampai pada Nabi, tak boleh sampai pada Rasul. Dia tak boleh tingkat, tak boleh naik sampai itu. Hanya Nabi Rasul saja yang atas pilihan Allah Ta'ala. Tapi Nabi buat pengakuan, aku punya waris ulama. Itu waris aku, kata Nabi SAW. Jadi artinya, kalau kita memandang ringan terhadap ulama, artinya kita memandang ringan terhadap Nabi SAW. Pesan daripada Nabi. Jadi setelah kematian Nabi, setelah kewafatan Nabi, maka ulama-ulama jadi rujukan. Bermula daripada ulama sahabat. Bermula daripada ulama. Siapa kalau waris dia itu dipanggil ulama, artinya orang hak pertama lepas Nabi ulama itu ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dipanggil ulama. Lepas pada sahabat Nabi, tabi'in. Lepas tabi'in, tabi'in sampai akhir zaman, mereka yang bergelar dengan ulama. Ulama. Jadi mereka mewarisi ilmu Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, nak sebutkan ulama ni jamak kepada perkataan alim. Alim ni, perkataan alim ni, apa maksud dalam bahasa Melayunya? Iaitu man lahu dhu ilmin, dipanggil. Man lahu dhu ilmin. Siapa yang baginya ada mempunyai ilmu, maka dipanggil alim lah. Kalau dia ada satu tahu je, satu benda, maka dipanggil alim. Tapi kalau banyak benda yang dia tahu, maka itu yang dipanggil ulama. Ulama ni orang yang banyak tahu tentang ilmu. Cuma penghususannya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu bab apa yang kita dipanggil ulama ni? Ilmu bab apa? Maka dalam hadis-hadis menyebut kebanyakan ilmu yang berkaitan dengan agama. Sebab Nabi kata, yang ulama ni kalau kita ringankan dia, ruginya agama. Maka ilmu yang disarankan oleh Nabi ialah ilmu yang berkait rapat dengan agama. Bila kata ilmu yang berkait rapat dengan agama, kita susur galur dalam hadis Nabi SAW, ada 3 benda ilmu utama yang kita kena faham sebelum kepada yang lain. Bukan kita nak menafikan ilmu lain, tapi ada 3 benda yang disebut oleh Nabi melalui kita kaji daripada susur apa yang ditinggalkan oleh beliau. Maka Nabi kata ni 3 benda wajib. Kita cuba semak apa 3 benda ni tuan-tuan. Nabi kata, alimu auladakum bisalasi khisal. Kamu kena ajar anak-anak kamu tu 3 perkara. Maknanya daripada kecil kita kena ajar benda ni. Tapi oleh kerana kita tahu ni kuliah dah janggut putih macam ni, kan? Dah janggut putih baru tahu. Tak apalah tuan-tuan, sempat lagi kot ada anak kan. Kalau tak ada anak, cucu sempat lagi. Tapi nak sebutkan Nabi pesan,
Tiga perkara itu sebagai base untuk dia tahu sebagai seorang Islam yang diwarisi oleh Nabi, kemudian kepada para ulama dan seterusnya. Pertama ialah ma'rifatullah, dia kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu mengenal Allah. Itu nombor satu. First, nombor satu itu. Nombor satu, itulah perkara dia. Sebab apa tuan-tuan saya kata demikian? Tuan-tuan ni dulu, termasuk saya, tuan-tuan yang ada sekarang hari ni, tak kira lelaki atau perempuan, termasuk saya, dulu tuan-tuan berada di alam roh, sebelum pada alam dunia ni, dulu, tuan-tuan ni adalah orang yang paling taat. Tuan-tuan, saya kata tuan-tuan balik semula, tuan-tuan ketika di alam roh, tuan-tuan dan saya, tuan-tuan adalah orang yang paling taat. Ibu-ibu adalah orang yang paling taat. Kenapa saya kata orang paling taat? Sebab Quran menyatakan bahawa masa di alam roh, tuan-tuan telah ditanya oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Allah kata, adakah aku ni Tuhan kamu? Kita ni di alam roh dulu kata qalu bala syahidna ya qalu bala syahidna. Dia kata, wahai Allah, betul engkau adalah Tuhan kami. Maknanya apa? Masa dulu kita di alam roh, kita kenal Allah, kita taat kepada Allah dan kita ikrar kepada Allah. Ketika itu tuan dan punya roh, saya punya roh adalah roh yang paling taat kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, bila masuk atas muka dunia ni, lahir atas muka dunia, jadi manusia ni, dari roh tadi disalut pula dengan daging, salut pula dengan tulang, salut pula dengan darah, jadi roh dengan jasad, maka dipanggil manusia hidup. Lepas tu dibagi nama. Ada hak nama kepada batang tubuh ustaz tu dipanggil Ustaz Muhammad Rozali, bapak dia bagi. Nama batang tubuh tu nama tembian. Demikian. Kalau Haji nama apa Haji? Samsi Saring kan. Allah Ta'ala jadikan antara roh dengan jasad, jadilah mak bapak ni nama macam tu. Maka dia hidup ketika itu. Ketiga di alam roh, tuan-tuan, adalah sebagai orang yang taat. Saya sebagai orang taat roh kita. Tapi bila masuk atas muka bumi ni, hidup jadi manusia, salut dengan daging, salut dengan tulang, salut dengan darah, maka ketika itu tuan-tuan, kita ni asal roh tadi bagus, masuk jasad, dia dah mula goyang. Betul tuan-tuan? Roh kita ni dah mula goyang. Tak kira Pak Imam, Bilal, Makmum, Ustaz ke, Tok Guru ke, orang biasa, dia dah mula goyang. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatir. Dalam Quran disebut. Dia kata, aku hiasi manusia itu di atas muka bumi, hubbus syahawat, untuk menyintai nafsu dia. Yang pertama sekali nafsu itu suka ialah nisa', iaitu perempuan. Jadi tadi kita punya roh bukan main taat ngaku Allah Ta'ala kan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi seorang aja perempuan, agak-agak kita punya roh tadi macam mana jadi? Macam ni. Roh kita dibagi ujian tadi. Tadi masuk alam roh taat. Taat sungguh. Tapi bila kata seorang perempuan, agak-agak roh goyang tak? Goyang habis. Kan? Dibagi seorang aja perempuan, iaitu isteri. Kan? Asalnya tuan-tuan pagi nak bangun subuh senang, tiba-tiba bini kata, bang, hujan lebat ni, saya seorang kat rumah, tak payah pergi surau lah, kita jemaah kat rumah. Agak-agak pergi tak cik? Pergi tak? Agak-agak pergi? InsyaAllah pergi. Alhamdulillah. Kalau pergi tu kuat lah. Kalau pergi tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh tu, kubur dah panggil kata. Tu sedar macam tu. Kalau dulu-dulu kira-kira muda tuan-tuan, kena kahwin pula dengan anak dara masa tu, bukan masa sekarang ni, agak-agak macam mana tu? Isteri punya confirm lah. Tu tuan-tuan. Maknanya apa? Masa muda-muda kalau tak baru sihat, dah tua baru sihat. Betul tak? Dah tua baru berfikir. Kenapa? Dia dah tahu imbal balik, aku hidup ni lepas ni bakal tahu mati. Tapi tuan-tuan, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Tak kira bukan masa tua saja, masa muda. Masa muda pun diuji. Masa tua lagi akan diuji oleh Allah Ta'ala. Artinya tuan-tuan, ujian itu kita tidak akan tahu kecuali daripada mulut seorang ulama. Ujian itu kita tak tahu kecuali daripada mulut seorang Nabi. Ujian itu mesti kita tahu daripada mulut seorang guru. Kalau guru, seorang ulama, seorang ustaz tak cerita tuan-tuan, kita tak tahu yang orang perempuan tu ujian. Buktinya tuan-tuan tengok dunia barat. Antara lelaki dengan perempuan dihidup macam mana? Kan? Suasana dunia hari ini kita boleh tengok macam mana kehidupan ke Amerika, walaupun tuan-tuan tak pernah pergi Amerika. Tuan-tuan tak pernah pergi Jepun, tak pernah pergi India, kan? Dekat Bombay tuan-tuan tak nak pergi, kan? Tapi tuan-tuan boleh tahu kehidupan kat sana. Tuan-tuan tengok YouTube, tuan-tuan tengok Facebook, tuan-tuan boleh tahu kehidupan kat sana macam mana. Kan? Kena pula tengok Hindustan, oh lagilah tuan-tuan, kan?
Yang tengok Hindustan, isteri tuan-tuan pula tu. Tuan-tuan pergi dengar surau, pergi kuliah. Dekat rumah dia dengar Hindustan. Tu contohlah. Sebab tuan-tuan belikan di TV, tuan-tuan belikan di macam-macam, astro macam-macam. Jadi tuan-tuan tak ajak dia pergi surau. Jadi dia punya cikgu dia apa? TV rumah. Kita pula surau ni dengan ustaz. Ustaz cakap ikut ulama, ikut Nabi. Dia ikut Syahruhan, ikut Jui Chaula. Agak-agak siapa menang tuan-tuan. Tu fikir balik. Lepas tu tuan-tuan ni dengar kuliah, balik pula beritahu bini. Minah, tadi ustaz cakap jangan tengok Hindustan tu. Pergi semayang. Dia kata, alah abang, bila pula jadi ustaz? Nampak tuan? Dia tak dengar punya cakap. Ni ujian apa? Ujian isteri, ujian perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmu tak ada, agak-agak siapa menang? Ustaz menang ke bini menang? Macam nak tanya, ustaz menang ke bini menang? Confirm bini menang lah tuan-tuan. Bini menang. Tuan-tuan takkan kata ustaz menang. Malu kata ustaz menang. Mesti kata bini menang. Saya dulu selalu suka bagi misal macam ni tuan-tuan. Antara cakap bini dengan cakap ustaz, mana tuan-tuan lebih dengar? Cakap ustaz kan? Tu. Besok saya datang lagi, lusa saya datang lagi, cerita benda sama. Agak-agak tuan-tuan, dia punya dengar tu super tak macam hari pertama dengar? Super tak? Confirm bila hari ketiga tu kata, ustaz ni tak ada modal lain, tu je. Betul tak? Dia mesti kata gitu. Tapi kalau bini cakap benda yang sama, dia tetap dengar. Betul. Saya contohkan. Ni contoh. Saya bagi contoh simple. Tuan-tuan, bini cakap, bang, nanti balik surau jangan lupa beli gula. Tuan-tuan beli tak? Beli. 3 hari lepas tu, gula habis. Dia cakap benda yang sama. Bang, jangan lupa beli gula. Beli tak? 3 hari lagi nanti dia cakap, jangan lupa beli gula. Beli tak? Marah tak? Tak marah, confirm beli. Betul tak? Dia cakap benda yang sama, kita tetap dengar. Kita tak patuh. Tapi kalau ustaz cakap benda yang sama, nanti dia keluar kat pintu surau gitu. Ustaz tu betul tak betul? Lain beza dengan bini cakap. Betul tak? Yang saya nak gambarkan, ini ujian yang akan dilalui oleh seluruh manusia. Semua manusia, tak kira apa peringkat. Siapa beritahu? Nabi. Siapa beritahu? Ulama. Jadi kalau kita dengan ulama pun tak pandang tuan-tuan, rugi agama kita. Rugi agama. Sebab tu tuan-tuan, majlis ulama ni jangan tinggal. Kita kena kenal. Tapi jenis ulama yang betul-betul lah. Bukan jenis hulur dalam semak. Jenis ulama sungguh-sungguh yang beramal dengan ilmu, yang ambil daripada ilmu Nabi SAW, yang bawa ilmu tadi untuk diterjemahkan dalam hidup. Itu baru betul. Kalau tidak tuan-tuan, habis. Kita akan ditipu oleh dunia. Kita akan ditipu. Jadi kena belajar ilmu dengan ulama. Tak boleh tidak tuan-tuan, kita ni kena duduk dalam majlis ilmu. Walaupun dah tua. Lagi tua lagi kena banyak tuan-tuan. Lagi tua lagi kena banyak. Kenapa? Sebab lagi tua ni dia banyak lupanya. Kan? Satu lupa, yang dua buat lupa. Berapa banyak tuan-tuan orang yang dia sedar bahawa dia tu hidup, Allah bagi hidup bakal melalui mati. Tetapi berapa ramai yang sedar? Baik, saya nak contohkan macam ni. Baru-baru ni kan ada satu filem yang orang selalu tengok. Ni cerita sebagai perbandingan. Nama filemnya ialah Mak Kilam. Haji tengok Mak Kilam. Tapi dengar cerita. Tak pernah dengar cerita. Allah, bahasanya macam apa dia? Dah fikir tu dah nak fikir ke kubur je lah. Kan? Tapi nak sebutkan tuan-tuan, nak cerita hari ni yang saya nak bagi perbandingan contoh. Orang cerita buat filem Mak Kilau. Nak apa? Nak membangkitkan semangat Melayu. Saya tak nafikan tuan-tuan, kita sebagai seorang Melayu tu memang kena jaga semangat tuan-tuan. Kan? Kenapa? Nak balik kepada agama ni kita kena ada semangat. Tak ada semangat, lembik tuan-tuan. Maka kita duduk tengok dengan Mat Kilau tadi yang digambarkan dalam sejarah, membangkitkan semangat Melayu, memerdekakan tanah air. Kan? Tapi tuan-tuan tengok, dengan semangat Mat Kilau tu, mana yang penuh? Antara panggung dengan surau. Tuan-tuan fikir balik. Antara panggung dengan surau, mana yang penuh? Antara panggung dengan masjid, mana yang penuh? Panggung. Jadi semangat mana yang dicari sebenarnya? Kalau nak katakan agama tu sebagai satu tinggalan Nabi yang perlu dijaga, sepatutnya yang akan ramai, yang akan penuh surau dengan masjid. Tetapi yang penuh ialah panggung. Bukan free masuk tuan-tuan, bayar. Penuh tu.
Artinya tuan-tuan, kita duk tengok hari ni, saya boleh nak disebabkan, bukan nak perli tuan-tuan. Ni jenis semangat tai ayam. Tahu tuan-tuan? Semangat. Sebab masjid dengan surau tak penuh, tapi panggung penuh. Itu dia. Hari ni sepatutnya semangat tu membangkitkan kita untuk memenuhkan masjid dan surau, membentuk agama jati diri, untuk menyelamatkan dunia akhirat, untuk menyelamatkan anak isteri dengan agama, bukan dengan dunia. Dunia ni bakal ditinggal. Tapi sekali tengok-tengok rupanya tuan-tuan, panggung yang penuh. 2 hari lepas disebut dalam radio bahawa keuntungannya dah 80 juta lebih. Tu tuan-tuan, panggung tu dah boleh dapat 80 juta lebih. Agak-agak tuan-tuan, kalau masjid dan surau penuh, dapat tak agak-agak 80 juta lebih? Dapat tak? Tak dapat kan? Tak dapat. Kalau dapat tuan-tuan, saya nak tengok tong hijau tu penuh malam ni. Tuan-tuan, ni bukan benda lawak tuan-tuan, ni realiti. Bila ulama orang tak pandang, bila ulama orang tak jadikan contoh, bila ulama orang tak pergi cari ilmu dengan dia, maka kita akan lihat yang rugilah agama. Sebab Nabi kata, bukan saya kata, Nabi kata khusraddin, agama dia akan rugi. Artinya, mana-mana perkara yang kita nampak depan mata kita dan dia tidak menjurus kepada ilmu tinggalan Nabi yang disampaikan oleh para ulama, maka di situ kita boleh faham yang akan kerugian dia lah agamanya. Dunia dia tak rugi, tapi agama dia rugi. Itu yang kita lihat hari ini. Sebab tu tuan-tuan, ulama ni kita kena jaga. Bukan sekadar dia kena jaga, majlisnya kena jaga. Sebab majlis itu, majlis dia menarik rahmat Allah Ta'ala turun, menghalang bala daripada turun. Itu memang ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi kita duk tengok hari ni berapa ramai yang duduk dekat majlis ulama. Kalau malam ni, hari tu saya pernah sebut juga, kalau malam ni tuan-tuan banding dengan main bola kat stadium, agak-agak mana lebih ramai? Mesti kat stadium tuan-tuan, ramai kat stadium lagi. Dekat stadium hari tu tuan-tuan, saya pernah sebut hari tu tuan-tuan, bila Malaysia lawan Bangladesh 4-1 kena dekat Bukit Jalil tuan-tuan, ramai punya orang duduk rapat-rapat, betul tak? Kursinya duduk rapat-rapat, penuh stadium. Bila pergi surau, duduk kuliah, jarang-jarang macam ni. Tengok balik, tengok bola ikut sunnah ke ikut duduk kuliah ikut sunnah? Tengok balik tu. Cek balik. Tuan-tuan tengok orang main bola tu, dia duduk tuan-tuan, rapat-rapat, bangku dia tu rapat-rapat. Tengok bola tu, ni dengan ustaz duduk jarang-jarang macam ni tuan-tuan. Bukan nak pelik tuan-tuan, bukan tuan-tuan. Ni apa yang disebut oleh Nabi. Apa yang disebut oleh Nabi. Kita nak ambil ilmu Islam, kita ni nak ambil ilmu Islam bukan jenis akang tai ayam tuan-tuan, bukan kerana nak memenuhkan masa, bukan kerana sebab nak isi masa dah pencen tak ada kerja, bukan. Tetapi nak faham Islam untuk jadikan amalan, nak bawa kat mati tu. Itu betul-betul belajar ilmu Islam. Bukan jenis kerana apa, nak isi tentative program, bukan. Itu yang kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan, peminat ulama tak ramai, tetapi peminat dunia ramai. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga. Walaupun umat ulama ni tak ramai, kehadiran dia itu menolak bala, menarik rahmat. Kehadiran dia itu menolak bala, menarik rahmat. Tu dia. Sebab tu tuan-tuan kena faham, ulama ni dia tidak nak cari kemasyhuran, dia tak nak cari pangkat, tetapi dia bawa apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bukan kadang-kadang, segala kenyataan ulama ni kadang-kadang bila sampai kat telinga kita ni cepat merah. Faham tuan-tuan? Telinga kita ni bila dengar cakap ulama kadang cepat merah. Satu, kadang-kadang cepat panas. Betul? Kadang-kadang jadi nipis. Kan beza tu istilahnya. Telinga tebal dengan telinga nipis kan beza. Tu biasanya gitu. Tuan-tuan tengok kalau penyanyi-menyanyi, bila menyanyi, kuat punya nyanyi, telinga ni tuan-tuan tak nipis langsung, lagi tebal dia dengar. Tapi kalau ulama cakap tuan-tuan, makin nipis telinga. Silap-silap ulama tu kena marah balik semula. Betul tak? Saya cakap begitu kenapa? Sebab saya pernah kena tuan-tuan. Kita duduk cakap, tiba-tiba pengusi angkat tangan. Kita pun tengok pengusi, ada apa? Ustaz, dah lah Ustaz, berhenti. Betul tuan-tuan, ni bukan main-main.
Bukan main-main. Betul sungguh, itu pengalaman saya. Jadi kita ni kalau kuliah, kita tak nak jenis kat-kat, orang kata, kena cakap terang. Boleh terima, dengar, tak boleh terima, balik. Itu je. Sebab benda benar. Yang dibawa oleh Nabi benda benar. Agama tu sebagai ujian kepada kita. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ada ramai orang mengatakan aku beriman dengan Allah sedangkan mereka belum diuji. Artinya agama datang sebagai ujian keimanan. Maka bila jadi sebagai ujian keimanan, kalau disampaikan belum tentu, kadang-kadang tuan-tuan kita boleh terima. Kadang belum sampai kat telinga tu pun kita dah rasa panas dah. Belum sampai hati lagi, baru sampai kat telinga dah rasa panas. Belum sampai kat hati, meletup terus. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham, kita kena latih diri dalam duduk majlis ilmu, kena latih diri untuk berlapang dada bagi menerima apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Dekat sini belum pernah kena tuan-tuan. Dekat Johor tak pernah kena. Tapi yang saya pernah kena dipaham. Kan? Tengah kuliah dia kata, "Ustaz, berhentilah Ustaz." Dia suruh berhenti, kita berhenti. Kan? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, selepas saya kena macam tu, pengurusi itu adalah orang yang paling baik sekali dengan saya tuan-tuan. Kan? Tapi setelah beberapa masa, orang kita tegur, "Ustaz tu ngajar elok." Ada negotiate kan tuan-tuan kan. Lepas tu elok, paling baik. Setiap kali datang belanja minum. Setiap kali datang belanja minum. Jadi tuan-tuan nak sebutkan, Allah Ta'ala boleh pusingkan hati manusia tu 360 darjah. Daripada dia tak suka jadi suka. Begitu juga sebaliknya, daripada suka jadi tak suka. Sebab tu tuan-tuan, ianya merupakan perkara itu ujian dalam hidup kita. Jaga-jaga. Tu jaga-jaga. Sebab tu saya selalu sebut, kita ni duduk dalam kuliah, kita duduk bukan kerana suka dengan ustaz tu, bukan kerana kita apa orang kata minat dengan ustaz tu, bukan. Tetapi kita duduk dalam kuliah ni pertama sekali tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi SAW, iaitu apa dia? Untuk hilangkan kejahilan kita bila kita belajar. Yang kedua, untuk tahu tentang agama. Yang ketiga, untuk beramal dengan agama. Yang keempat, untuk menyampaikan. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita pergi belajar tu, niat pertama kenapa? Benda belajar ni benda wajib, maka kita kena pergi. Nak tak nak kena pergi. Yang kedua, untuk hilangkan kejahilan kita. Kita ni bukan pandai sangat tuan-tuan, maka kena belajar. Nak hilangkan kejahilan kita. Sebab tu orang bila ada kejahilan, maka dia kena belajar selagi belum hilang kejahilan dia tu. Yang ketiga dia untuk apa? Untuk beramal dengan ilmu tu. Beramal. Amal tanpa ilmu tuan-tuan, amal tanpa ilmu Allah Ta'ala tak terima. Jadi kena belajar. Dan kemudian bila beramal dengan ilmu, yang keempat, dia kena menyampaikan ilmu tu. Menyampaikan. Itulah tujuan belajar. Bukan kerana kita ni belajar tuan-tuan duduk kelas, aku ni datang kelas kenapa? Aku minat dengan ustaz tu. Bukan tuan-tuan. Bukan. Kalau minat dengan ustaz tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak dia punya kecacatan, mulalah tuan-tuan tak minat dengan dia. Kan? Macam tuan-tuan jugalah orang rumah tuan-tuan. Orang rumah, ada lagi orang rumah. Minat tak dengan rumah? Orang minat memang, kalau tak minat tak patut tuan-tuan kan. Minat orang rumah. Tapi banding orang rumah bancu air dengan anak dara dekat kedai bancu air, agak mana sedap je? Sedap rumah. Haji ni baguslah tunggu. Apa dia? Betul, itu yang bagus. Praktik bagus macam tu. Lillahi ta'ala, kan? Tapi realitinya kita duduk tengok orang ni, kan? Kalau ada bini kat rumah tu bancu air dengan anak dara kat kedai, ya kedai tu rasa lagi sedap, kan? Walaupun hakikatnya gula kat rumah dengan kat kedai super gula tu juga. Kan? Kenapa? Jiwa dia tu boleh berubah. Manusia jiwa tu boleh berubah dengan suasana. Sebab jenis iman suasana. Tengok kat situ orang rumah bancu air, kan? Mula-mula masa nikah dulu, mula-mula sekali bancu air walaupun kurang gula, cakapnya, "Dik, tambah sikit gula." Nak marah tak berani. Baru kahwin. Tapi bila gigi dah palsu orang rumah, kan? Bancu kurang gula. Apa dia jawab? Haji, apa jawabnya Haji? Tak berani. Dengan orang rumah.
Dia punya cakap lagu ni kata, agak kat rumah ni gula tak ada ke? Tu bahasa dia. Dia tak ada kata, "Dik tambah ke?" Tak ada. Tak macam ketiga mula-mula kahwin, tapi bila dah gigi palsu tu cakap, dia kata, "Agak gula dah habis kat rumah ni." Kasar sikit bunyi dia. Beza dengan anak dara yang dekat kat warung tu. Tu tuan-tuan, setan mainkan sikit aja jiwa kita, iman kita goyang habis. Tu yang saya nak sebutkan tadi, roh kita bukan main taat di alam roh, taat sungguh. Tapi bila campur dengan badan, campur dengan tulang, campur dengan darah ni, kita dah mula action balik semula. Dah mula action balik semula. Jadi kita kena sedia diri, tuan-tuan. Jadi kena duduk dalam majlis ulama, kena bagi peringatan kat diri kita ni. Walaupun kita ni boleh berjubah, tuan-tuan, boleh bercakap, boleh bersyarat, boleh pakai serban, tuan-tuan. Datang setan jentik sikit, tuan-tuan, gegur habis. Betul tak? Gegur habis, sikit je jentik. Tu tuan-tuan. Setan jentik senang je, tuan-tuan. Dia masukkan SMS kat handset, tuan-tuan, gegur habis iman. SMS. Bukan bini, secret admirer. Cepat-cepat jawab. Tahu secret admirer ni? Bakal bini. Tu bakal. Dia kalau bini tu lain, bakal bini lah senang cerita. Kalau masuk SMS, tuan-tuan, laju tak ada jawab. Kalau rumah telefon, nak angkat tak? Nak angkat tak? Fikir dulu. Ni semua ujian keimanan. Ujian keimanan. Sebab tu, tuan-tuan, orang beriman dia pasti akan diuji. Jadi nak tahu tu ujian tak ujian, kena belajar. Duduk dekat majlis ulama, dia akan beritahu, ini jaga-jaga, ni jaga-jaga, ni boleh, ni tak boleh. Kalau tak, tuan-tuan, dilanggar semacam itu. Ni pentingnya ulama. Jadi jangan hina ulama duduk dalam majlisnya. Kalau tidak, kita punya agama rugi. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan, apa kata Nabi? Wa man istakhaffal bil umara khusrad dunya. Dia kata orang yang menghina, merengah-rengahkan al-umara. Umara ni pemimpin. Orang yang merengahkan pemimpin. Kita ni kena ada pemimpin. Tapi bila merengahkan pemimpin, apa yang jadi masalah? Khusrat dunia. Hilang dunia ni. Kalau ulama dipertikai, hilang agama. Kalau pemimpin dipertikai, hilang dunia. Sebiasanya pemimpin ni dia mengurus untuk hal dunia. Tapi kalau kita memperlekeh pemimpin, maka jadi hilanglah dunia dia. Tuan-tuan, hantar apa orang kata, hantar permohonan, reject, tuan-tuan, silap-silap terus bakar. Boleh faham, tuan-tuan? Cuma nak sebut, tuan-tuan, pemimpin memang wajib ditaati. Tapi pemimpin macam mana? Biasanya kalau ustaz sebut pemimpin ni, tuan-tuan, dia rasa macam telinga tu tak berapa nak sedap nak dengar, kan? Tapi kena cerita. Sebab Nabi kata, kita sebut apa yang Nabi kata. Pemimpin ni kita kena sebut. Jangan pula bila buat pemimpin ni kita rasa, ustaz ni surau ustaz, jangan cerita. Tak, cerita benda yang Nabi cerita. Nabi kata pemimpin ni boleh tak kita nak taat? Boleh. Apa syarat dia? Tuan-tuan tengok masa khutbah hari Jumaat, ayat 59 surah An-Nisa juzuk 5, yang Pak Imam baca dalam khutbah tu. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu disebut dalam Al-Quran. Kita tak boleh nak nafi. Allah sendiri sebut. Tapi persoalan dibahaskan oleh ulama. Taat dengan Allah, taat dengan Rasul sifatnya macam mana? Taat dengan pemimpin itu sifatnya macam mana? Maka di sana adalah ulama menterjemahkan. Di antaranya saya ambil kenyataan yang disebutkan oleh Imam As-Sa'id Hawa dalam kitabnya Al-Islam, menghuraikan ayat tadi tu. Ayat ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Dia kata taat Allah dan taat Rasul sifatnya mutlak. Apa maksud mutlak? Tak boleh komen, tak boleh petikai, tak boleh kritik. Patuh 100%. Kita tak boleh kata, kenapa yang aku kena buat macam ni? Tak boleh. Kena terima. Itu Allah dan Rasul. Namanya taatnya mutlak. Tapi pada pemimpin ulil amri, selain Allah, selain Rasul, iaitu manusia, dipanggil taatnya muqayyad. Taatnya bersyarat. Apa syarat dia? Syaratnya ikut ayat depan dia tu, iaitu orang tu mesti taat Allah dan taat Rasul, barulah boleh taat. Kalau pemimpin tu taat Allah, taat Rasul, kita tak boleh nak taat. Itu sebab Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang mana makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Hatta seorang anak tak boleh taat kepada bapa kalau bapaknya ajak buat maksiat kepada Allah. Tak boleh taat walaupun tu bapa sekalipun.
Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'ilm fala tuti'huma. Surah Luqman. Sekiranya dua mak bapak sebagai pemimpin kepada sebuah keluarga, mereka berusaha untuk ala an tusyrika bi, untuk bersyirik kepada Allah, menyekutukan Allah, fala tuti'huma, kamu wahai anak tak boleh taat kepada keduanya. Tak boleh taat. Kalau mak bapak itu sendiri, walaupun seorang anak itu lahir daripada rahim seorang ibu, tetapi kalau dia ajak benda maksiat, tak boleh taat. Cuma kaedah Quran kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita tak boleh taat dia, cuma kita kena buat baik dengan dia. Yang dia suruh tak betul, tak boleh ikut, tapi kena buat baik dengan dia. Itu contoh pemimpin rumah tangga. Pemimpin yang besar begitu juga, tuan-tuan, kena tegur juga. Apatah lagi pemimpin yang hari-hari itu, yang dalam semayang, pimpin 5 waktu, imam 5 waktu. Itu tuan-tuan, kalau imam tu salah, wajib tegur tak? Wajib. Kalau imam 5 tahun, faham je imam 5 tahun? Imam 5 tahun, imam 5 waktu tu wajib tegur, apatah lagi imam 5 tahun. Faham je? Imam 5 tahun. Imam 5 tahun tu pun wajib tegur. Kalau kita duduk tengok selama 5 tahun ni buat tak betul, kena tegur tuan-tuan. Kena tegur. Bezalah cara tegurnya tu. Tapi masalahnya orang kadang-kadang kena yang 5 tahun jadi bodoh. Yang 5 waktu tu pandai komplain hari-hari. Apalah imam ni baca slow sangat, komplain. Apalah imam ni baca panjang sangat, komplain banyak. Suruh jadi imam tak nak pula. Bukan sini tuan-tuan. Ni contoh saja. Manusia ni tuan-tuan, bila tak ada ilmu, tak nak ikut ulama', mulut dia tu, Allahu Akbar, jenis tak ada ilmu. Sebab lidah tak bertulang. Tapi kalau orang ada ilmu, dia akan bercakap berdasarkan ilmu. Sebab tu penting. Di sini tuan-tuan, pemimpin tu wajib ditaati, tetapi bersyarat. Bukan semata-mata mutlak. Bahkan mak bapak tu wajib ditaati, tapi kalau maksiat tak wajib taat. Tu tak wajib taat. Jadi kita kena faham. Bahkan suami tu, seorang suami yang wajib ditaati, dia kalau ajak benda tak betul, tak wajib taat. Jadi artinya taatnya bersyarat. Kita kena faham taatnya bersyarat. Baru betul. Sebab tu tuan-tuan, dengan pemimpin ni, boleh tak kita dekat dengan dia? Boleh, tetapi dengan teguran. Dia tak boleh dengan sokongan sahaja. Tak boleh. Dengan teguran. Baru betul. Barulah dunia tadi tidak rugi. Kalau tak tuan-tuan, dunia rugi. Tu. Boleh faham tuan-tuan Nombor 3. Ni ringkas-ringkas tuan-tuan. Yang tak habis pula 5 ni. Wa man istakhaffa bil jirani khusral manafi'. Nombor 3, siapa-siapa pandang remeh ataupun pandang hina ataupun tak ambil cara tentang jiran, maka khusral manafi', maka rugilah segala manfaat yang datang daripada jiran tu. Kita ni tuan-tuan, jiran tu kena jaga. Jiran sebelah kena jaga. Kita ada adik-beradik tuan-tuan, kalau duduk jauh-jauh, yang utama kena jiran dulu, bukan adik-beradik tu. Walaupun adik-beradik tu satu darah, tetapi jiran itu lebih utama dijaga. Sebab Nabi kata, faman kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu. Dia ada 3 perintah daripada Nabi. Dia kata, faman kana yu'minu billahi wal akhir falyakun khairan aw liyasmut. 1. Man kana billahi wal akhir falyukrim daifahu. 2. Man kana billahi wal akhir dengan man kana billahi wal akhir falyukrim jarahu. 3 perintah daripada Nabi. Apa dia? Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena cakap betul. Kalau tak, diam. Kalau boleh cakap betul, cakaplah. Banyak cakap tak apa, janji betul. Tapi kalau tak boleh, diam lebih bagus. Diam lebih bagus. Kalau dah tak boleh cakap elok, diam. Yang kedua, siapa beriman dengan Allah Ta'ala dan akhirat, dia kena muliakan tetamu dia. Ada tetamu, tu wajib muliakan. Tetamu datang, kena muliakan dia. Jangan tanya bila tamu datang, bila kau nak balik, jangan tanya. Dia datang, kena bagi, serve kat dia, makan, minum apa semua. Nak tanya balik, tak balik ni tuan-tuan, hak tetamu ni, kalau lagi jenis musafir, lepas 3 hari pun nak tanya. Lepas 3 hari. Tu. Tapi hak jadi tetamu ni pun kena reti. Kena reti. Dia tetamu, bukan tuan rumah. Tapi jangan jadi macam tuan rumah. Risau tuan rumah, bila nak balik. Tu kena reti. Masing-masing kena reti. Sebab tu kadang jadi tetamu ni tuan-tuan, dia kena ikut disiplin tuan rumah.
Apa disiplin tuan rumah? Quran kata begini. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surah An-Nur, Allah kata gini, wahai orang beriman, jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu. Disiplinnya ialah kau kena minta izin dan beri salam. Itu dia. Artinya kita ni pergi rumah orang, kita kenal sungguh dengan dia. Tapi tuan-tuan, belum pada nak masuk, dua benda tu kena tanya dulu. Minta izin satu, beri salam. Kira-kira kita dah beri Assalamualaikum, dia pun dah Waalaikumsalam, boleh masuk je? Belum lagi. Izin tu belum kasih. Kita beri salam, dia jawab salam, dia duduk depan pintu, Waalaikumsalam, dia buat selamba, dia tengok muka, suruh masuk tak, kan? Kita minta izin, dia pun diam je. Masa tu senang jawab balik. Dia tak nak terima kita. Sebab sebagai tuan rumah nak terima tamu, dia kena fikir banyak. Apa dia? Kena layan, kena apa, tu wajib bagi dia. Jadi kalau dia tak nak benda macam tu kena kat dia, wajib dia. Kalau tak berdosa, lebih baik dia kata Waalaikumsalam tadi sebagai wajib jawab salam, lepas tu izin buat-buat tak tahu. Itu yang mudah. Bila buat-buat tak tahu tu, artinya bertamu tu kena faham balik. Jangan banyak cerita. Takkan nak nunggu kena halau. Kau tak kerti bahasa ke? Itu boleh faham tuan-tuan? Itu disiplin Quran kata. Jadi artinya ayat salam dan minta izin bukan sekadar peraturan semata-mata, dan bukan sekadar ucapan. Dia kena faham tanggungjawab di sebalik menerima benda tu. Sebab tu bila kita ni tuan-tuan tengok yang datang tu, jiran kita baik sungguh dengan kita, tapi hari tu memang kita tengah hot dengan orang rumah, jadi kita malah nak layan tamu. Dia wis Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam. Dia tanya lagi, boleh masuk? Kita buat bodoh je. Artinya tamu tu balik, jangan banyak cerita. Jangan tanya balik, Mat kau sombong no, aku nak masuk pun tak boleh, kan? Kalau Haji jawab macam mana? Engkau tu bangang. Gitu senang cerita. Dapat aturan agama. Benda tu Quran sebut. Jadi nak tahu benda tu kena duduk dalam kuliah, kena duduk dengan ulama, baru boleh tahu. Tapi kalau tak tahu tuan-tuan, kalau dah tahu, tiba-tiba beri salam datang, tiba-tiba beri salam, kita jawab salam tu wajib, beri salam tu sunat. Jadi dia beri salam, kita wajib jawab. Tapi nombor dua tadi minta izin, kita tak bagi izin. Lepas tu dia kata, Mat sombong no kau ngaku nak masuk pun tak boleh. Apa jawab kita? Bukan ada masalah, kau tu bangang sangat, tak faham. Gitu senang. Memang kita tu ada masalah tuan-tuan. Kita automatik dalam Quran kita begitu. Apabila orang tu tadi kita tak jawab salam, kemudian tak bagi izin, orang yang datang tu secara automatik kepala otak dia kena faham, tuan rumah ni ada masalah. Jangan tanya masalah apa, kan? Ini dia boleh tanya, tak boleh masuk langsung kan ni? Lah kena bangangkan terus lah. Sebab kenapa? Tak nak duduk majlis ilmu. Faham? Tak nak duduk. Sebab tu penting duduk majlis ilmu, memahami peraturan-peraturan Islam. Benda tu simple, tetapi kalau tak faham, itu jadi begitu. Lepas tu buat fitnah pula. Macam mana? Aku pergi haji sombong betul, tak bagi masuk langsung. Dah tuan rumah tu dah bagi betul, disiplin dia ikut dah. Tapi oleh kerana tak faham, dia buat fitnah pula. Kenapa? Sebab tak duduk majlis ulama, tak duduk majlis ilmu. Jadilah macam tu. Faham tuan-tuan? Undang-undang Islam ni very simple, tapi bila tak belajar, tu yang jadi masalah. Tu. Jadi artinya jiran tu kena jaga, hak dia tu kena jaga. Bila orang mati tuan-tuan, dia tak jumpa adik dia dulu, dia jumpa jiran dia dulu. Adik dia jauh, tapi jiran dia. Sebab tu menghormati jiran itu adalah wajib. Adalah bahasa ulama, berapa barang jiran yang nak kena jaga. Jadi kita jenis hidup berjiran nak kena tahu. Kadang-kadang kita makan sedap, jiran tu tak berasap pun rumah, kita buat bodoh gitu tuan-tuan. Rasa dah masuk syurga dah, belum tuan-tuan, masuk neraka, jiran lapor tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi haji tuan-tuan, haji umrah 10-15 kali, jiran lapor, berdosa juga. Kenapa? Jiran tu patut dijaga. Sebab tu Nabi cakap benda tu. Hilang manfaat jiran tu kalau kita tak jaga. Yang keempat, boleh sambung lagi ni? Boleh? Saya nak habiskan 5. Dia ada 5. Jadi tuan-tuan kena tunggulah sekejap. Nombor 4, man istakhaffal bil aqwiya khusiral mawaddah.
Nombor 4 dia kata siapa-siapa yang menghina atau memandang ringan terhadap al-aqwiya. Al-aqwiya ni orang yang kuat. Orang yang kuat, yang bertenaga. Khusiral mawaddah, maka hilanglah kasih sayang. Artinya kita ni orang yang kuat, orang yang berkuasa, kita kena hormat dengan dia. Kenapa? Ada kalanya kita perlukan dia. Ada kalanya kita perlukan dia. Kita jenis tak kuat. Nak lawan orang yang kuat, tuan-tuan, kena jumpa yang kuat juga, minta tolong. Jadi kena hormat dengan dia. Bila hormat ni, tuan-tuan, kita akan dapat manfaat dia. Dalam hadis ni kata dia akan dapat manfaat kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan tengok sahabat Nabi. Antara 4 sahabat tu, yang paling garang siapa? Umar lah paling garang. Kan? Umar paling garang, tuan-tuan. Tapi tak ada satu orang berani kata, oi, samsing betul? Tak ada. Tak ada orang kata Umar ni samsing betul, tak ada. Kan? Garang-garang dia tu masuk syurga, tuan-tuan. Syaitan pun tak ikut, tak berani follow dia. Garang-garang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya garang, tuan-tuan, dia bukan garang hentak-hentak suara, tak ada. Dia punya garang, silap dia main pedang terus. Itu Umar. Tak setuju dengan Nabi. Dia tak ada kata datang tanpa, tak ada. Wahai Rasulullah, bagi aku penggal kepala dia. Itu je Umar punya cara. Dia punya cara pedang senang. Cakap payah, nanti ngulang balik. Jadi penggal senang. Itu cara dia. Mana garang. Sampai ketika dia masuk Islam, tuan-tuan. Sebelum pada Umar masuk Islam, Nabi tak berani nak cakap terang-terang. Sebab Nabi selalu kena attack. Tapi bila Umar masuk Islam, orang yang ke-40 di rumah Arqam Ibn Arqam, sebagaimana yang disebut oleh ulama, masuk je Islam, orang kafir tak berani nak angkat tengkuk. Ibaratnya gitu. Tak berani. Kenapa? Ada Umar. Umar ni bila masuk Islam, apa dia buat? Dia bawa pedang kat tengah-tengah dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah. Dia kata, siapa-siapa nak bini jadi janda, anak jadi yatim, jumpa aku dekat balik bukit. Itu cara dia bercakap. Faham bahasa tu? Siapa-siapa nak bini jadi janda, anak jadi yatim, jumpa aku balik bukit ni. Maknanya apa, tuan-tuan? Lawan lah. Tak hidup mati. Itu cara Sayyidina Umar. Dia bukan slow-slow punya cara. Tapi dia jadi sahabat Nabi yang paling hebat. Jadi mertua kepada Nabi SAW yang paling hebat. Dan banyak ayat Quran yang diturunkan oleh Allah membenarkan apa yang Sayyidina Umar punya saranan. Banyak ayat tu. Sampai satu ketika, tuan-tuan, Sayyidina Umar datang rumah Nabi SAW. Umar ni bapa mertua Nabi. Hafsah anak dia kahwin dengan Nabi. Sampai-sampai rumah, tengok-tengok Nabi ni muka tengah macam bau lepas marah. Umar duk tengok. Umar tanya, wahai Rasulullah, kenapa? Nabi diam. Umar buat penanggapan lagi. Dia kata, engkau ni marah ni sebab ni anak aku ni. Mana isteri Rasulullah, anak dia, sebab anak aku ni. Nabi tak jawab. Tapi Umar jawab. Umar jawab. Dia tanya, dia jawab. Dia kata apa? Kalau sebab anak aku ni, kau ceraikan aja. Cakap garang tak garang. Kalau sebab anak aku kau marah, engkau menyebabkan macam ni, baik kau ceraikan aja. Padahal anak sendiri, tuan-tuan, siapa tak sayang. Tapi dia sanggup Nabi ceraikan kalau anak dia membuat Nabi marah. Sampai macam tu Sayyidina Umar. Agak tuan-tuan berani kata lagi cakap macam tu. Tak berani. Menantu kena tampung. Kan? Menantu kena tampung. Ni beza, tuan-tuan. Itu Sayyidina Umar. Dalam sejarah demikian. Sahabat Nabi, orang yang kuat. Sebab tu, tuan-tuan, dalam sejarah Islam, bila ada Umar, tuan-tuan, izzat Islam tu naik. Orang tak berani nak kacau. Penting ada orang garang, tuan-tuan. Kerana orang kuat kena ada. Orang kata samsing kena ada, tapi samsing yang betul. Betul, tuan-tuan. Kawan-kawan saya ni, tuan-tuan, ramai samsing, ramai gangster. Minta maaf cerita lah. Tapi samsing gangster yang dah taubat. Datang jumpa saya tanya, Ustaz. Dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni samsing gangster. Nak kawan dengan Ustaz? Saya kata boleh. Syaratnya apa? Jadi samsing yang baik, gangster yang baik. Jangan buang gangster tu terus, tapi jadikan gangster baik, samsing baik. Itu dia. Ada masa boleh pakai. Boleh faham tak? Itu je. Kawan-kawan samsing gangster ni ramai, tuan. Kawan-kawan hak yang bertatu tangan. Jumpa, Ustaz, saya nak jadi baik ni, nak ikut Ustaz. Boleh? Boleh. Boleh.
Saya pernah bawa kawan-kawan saya tuan-tuan yang jadi macam ni pergi kuliah, ikut kuliah. Bila kita kuliah dia duduk belakang menangis. Kita kuliah duduk menangis. Dia menangis kenang sejarah lama. Ustaz cerita-cerita dia menangis. Duduk dalam kita sama-sama balik, ustaz macam mana saya nak bertaubat. Kita tak suruh taubat dulu tuan-tuan, tapi bila dengar kuliah tu balik nak bertaubat. Bila nak bertaubat dengan kesedaran sendiri, itu lebih baik tuan-tuan. Ni kita tuan-tuan jumpa something, kita lagi something dengan dia, lagi dah dia teruk. Dia something, kita jangan jadi something, betul. Terima kesamsingan dia tu, jadi dia baik insya-Allah. Sebab Nabi ajar macam ni. Ada seorang tuan-tuan kaki mencuri zaman Nabi. Nabi ajak masuk Islam. Tapi dia ni, dia punya tabiat tak boleh buang curi. Memang dah favourite dia. Kalau tak curi ni, tak boleh. Jadi masuk Islam. Dia tanya dengan Nabi, "Wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam tapi aku punya favourite mencuri ni, aku tak nak buang, macam mana?" Nabi kata gini, "Boleh tak engkau janji dengan aku untuk berkata benar?" Nabi tak sentuh pun soal dia punya curi tu. "Boleh tak kau janji dengan aku ni, kau nak berkata benar?" Sahabat ni tuan-tuan, yang kaki mencuri fikir, Nabi ni tak tanya cerita pasal aku mencuri, dia suruh aku berkata benar. Jadi maknanya Nabi tak sentuh pun cerita pasal samsing dia tu. Jadi dia terima, boleh terima, masuk Islam. Cuma tuan-tuan duduk seorang-seorang kat rumah ni nak pergi mencuri, duduk relax-relax terfikir, aku ni nak curi sekarang, kalau Nabi tanya tak boleh nak bohong. Dah janji dengan Nabi, tak boleh nak bohong. Nabi kata bercakap benar. Aku ni kan kalau nak curi, kalau Nabi tanya curi lagi tak boleh nak nipu. Tak jadi tuan-tuan. Kesan dia bercakap baik tadi, hilang perangai curi tu. Lepas tu tuan-tuan orang samsing ni jangan pandang dia punya samsing dia tu, pandang dia punya baik dia, hilang samsing dia tu. Ni kalau kita pandang samsing dia tu, lagi tuan-tuan payah nak jadi baik. Sebab tu kata Nabi, melihatlah benda yang kebaikan tadi, maka keburukan akan hilang. Ada atau tidak dalilnya? Dah memang Nabi kata begitu. Dia kata wa'ad bi'isayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Nabi kata kamu kena ikuti kejahatan dengan kebaikan. Kenapa kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan itu? Nabi sendiri kata lagi. Ni kita cerita pasal jahat, baik tak pernah. Jahat sungguh jadi dia. Jadi tuan-tuan, itu yang disebut oleh Nabi. Yang last dan yang terakhir, nombor 5. Kata Nabi SAW nombor 5, dia kata man istakhaffa bi ahli khasiratai bil ma'isyah. Siapa-siapa melekeh ahli keluarga dia sendiri, siapa-siapa memperlekeh ahli keluarga, anak isteri dia sendiri, maka hilang kemanisan hidup. Itu kata Nabi. Khasiratai bil ma'isyah, hilang kemanisan hidup tu. Maknanya tuan-tuan, anak isteri kita ni tuan-tuan adalah kemanisan hidup kita. Jangan kita pelekeh dia. Artinya kita kena faham sungguh-sungguh siapa isteri dia. Macam Haji faham tadilah. Maknanya Haji tak terpedaya dengan soalan saya. Pusing macam mana, tetap macam tu. Artinya betul lah tu. Tuan-tuan kan. Jadi artinya kita kena faham ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita, tanggungjawab kita. Jangan tuan-tuan rasa tuan-tuan dah pergi surau ni, dengar kuliah, tuan-tuan dah boleh sembahyang isyak, sembahyang maghrib berjemaah, rasa dah tertunai tuan-tuan. Tapi bini kat rumah tu tuan-tuan belum sembahyang lagi, anak belum sembahyang lagi. Bini kat rumah tengok Hindustan, kita selamba je. Silap-silap kita yang dah buat ni, masuk neraka Allah SWT. Sebab apa? Nabi dah kata, jangan pelekeh isteri dan anak. Jangan pelekeh tuan-tuan. Itu tanggungjawab kita. Tuan-tuan tengok suasana hari ni tuan-tuan, orang berkeluarga. Kita duk tengok, ada isu hari ni tuan-tuan, anak bunuh mak dia. Pagi tadi punya berita laki ketuk bini, mati. Pagi tadi punya cerita. Nampak tu? Artinya apa? Suasana rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi sepatutnya kita ikut, tetapi kita duk tengok hari ni dah macam gangster. Bini dengan suami, anak dengan mak, anak dengan bapa, dah macam tu jadi dia. Kenapa? Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pada akhir zaman, orang akan muliakan kawan daripada mak bapak. Akan muliakan kawan daripada mak bapak. Itu salah satu daripada 15 tanda yang menyebabkan bala turun. Kita tengok hari ini berlaku macam tu. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halal bihal bala. Bila umat aku melakukan 15 perkara, halal balak bagi umat aku kena. Antara 15 perkara itu apabila anak memuliakan teman daripada mak bapak dia. Kawan bagi SMS, jom keluar tu. Bapak panggil buat pekat wadah, mak panggil buat pekat wadah.
Main handset. Betul je. Main handset anak panggil. Kejap. Tak datang lagi. Panggil Mat. Kejap. Betul je. Handset Haji beli untuk anak tu. Kan? Tu kadang-kadang kita duk tengok dua alam suasana masyarakat kita hari ni. Ini pesanan daripada Nabi SAW yang kita kena jaga. Jadi tuan-tuan, apa yang penting bagi diri kita? Pegang apa yang Nabi pesan. Pegang. Jadi artinya yang pertama sekali tadi, majlis ulama jangan tinggal. Jangan tinggal. Kita sibuk mana sekalipun, kita buat kerja apa sekalipun, tapi majlis ulama jangan tinggal. Cari dia. Ambil ilmu daripadanya, cari dia. Jangan biarkan. Surau pula jangan kosong daripada majlis ilmu. Jangan. Masalah tuan-tuan bila surau ni majlis ilmu tak ada orang duduk. Kan? Berjemaah pun tak ada. Masalah. Datang kadang-kadang setahun 2 kali je. Kan? Tu teruk sungguh. Bukan saya nak kata tuan-tuan, dulu zaman dulu ketika umur saya 10 tahun tuan-tuan. Zaman dulu 10 tahun, umur 10 tahun tu kampung saya dulu. Yang di masjid tu ayam dengan kambing. Bukan main-main tuan-tuan, ni cerita saya 10 tahun. Sekarang ni 51. Bezalah daripada dulu. Dulu yang pergi masjid ni ayam dengan kambing. Kenapa saya kata ayam dengan kambing? Sebab orang akan pergi masjid hari Jumaat saja. Hari Jumaat. Jadi nak hari Jumaat ni noja kena datang pukul 10 pagi. Kenapa? Basuh tai ayam dengan kambing. Basuh tai ayam dengan kambing dulu. Tu maknanya apa? Yang pergi masjid, tai ayam dengan kambing, ayam dengan kambing dulu. Kena basuh tu dulu. Tapi kalau kita memang ada hari-hari dekat surau kat masjid, bersih macam ni tuan-tuan, tek cicak pun tak nampak. Kan? Kalau tak ada, confirm banyak tek cicak ni artinya apa? Orang tak tu dia. Tu yang saya nak ceritakan ketika umur saya 10 tahun dulu. Tapi sekarang alhamdulillah lah tuan-tuan, 5 waktu penuh. Alhamdulillah. Artinya kita jangan lupa majlis ulama tu bagi merubah suasana hidup kita. Wallahu a'lam. Sekadar itulah untuk malam ni tuan-tuan, insya-Allah. 5 tu pun dah banyak. 5 campur 5 10. Nak ingat 10 tu pun bukan ingat. Itu belum amal lagi. Nak ingat tu pun payah. Tuan-tuan, kadang-kadang nak ingat ni satu pun lupa. Tak percaya tuan-tuan, tunggu balik rumah. Orang rumah tanya, tadi ustaz cakap apa? Entah. Saya pun tak ingat. Tu confirm dah tu. Carbon dah tak nak makan. Itu masalahnya. Bila carbon tak makan, tulis pun tak. Tu yang masalah lagi. Tu. Kan? Datang surau seorang-seorang, bini tak ajak. Balik pula orang rumah tanya, bang tadi ustaz cakap apa? Tengok sedap aja ustaz duk cakap tadi. Abang pun tak ingat lah apa ustaz kata. Tu yang jadi masalah tuan-tuan. Tu baru bini tanya, belum malaikat maut tanya. Baru bini tanya tu sendiri pun dah lupa. Na'udzubillah tuan-tuan. Tapi walau macam mana pun tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu tu, alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan tak nak ditanya oleh orang rumah, senang je. Bawa dia datang, senang cerita. Tuan-tuan bawa datang, dengar, jadi balik tuan-tuan jeruk sikit. Dengar tak ustaz cakap? Kan senang. Tak payah banyak sarah-sarah. Ustaz cakap je dengar. Dengar settle. Boleh mudah je. Wallahu a'lam. Sekadar tu tuan-tuan malam ni, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.